KPM. Calon-calon SPM tentunya ingin mendapat kecemerlangan dalam taksiran SPM dan juga dalam kehidupan. Inilah rancangan untuk anda iaitu Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera penonton-penonton di rumah. Nama saya Hanif Sean dan mata pelajaran apa yang sama-sama kita nak tengok hari ini? Tentunya gerontologi asas dan geriatrik. Kita ada guru yang banyak pengalaman nak berkongsi dengan kita hari ini. Nak tahu siapa guru kita? Jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Kita sudah saksikan siapakah guru kita. Tetapi sebelum saya jemput guru kita ke studio sini, tentunya bersama kita ada juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Adina. Assalamualaikum Cikgu Adina. Cikgu Adina, saya rasa Cikgu Adina bersemangat dengan calon-calon SPM kita hari ini. Cikgu Adina juga bersama kita, dah tak sabar ni kita nak belajar. Tentunya bersama kita guru penyampai hari ini ialah Cikgu Wardah. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam Hanif. Cikgu, apa khabar hari ini Cikgu? Alhamdulillah sihat. Ya. Seronok dapat bergandingan dengan Hanif pada hari ini. Alhamdulillah Cikgu, kita dapat berganding lagi hari ini Cikgu. Ya, Hanif. Baik Cikgu, dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik hari ini, saya rasa Cikgu banyak nak kongsikan mengenai tips ataupun kemahiran nak menjawab soalan SPM untuk mata pelajaran ini. Ya, betul Hanif. Ya, kerana untuk mata pelajaran ini calon-calon SPM akan menghadapi SPM tak lama lagi, lebih kurang 42 hari saja lagi. Ya. Jadi dalam slot inilah kita akan berkongsi pelbagai tips dan juga petua-petua untuk menjawab format peperiksaan SPM. Baik Cikgu, saya rasa calon-calon SPM kita kat rumah tu dah tak sabar-sabar dah. Semua nak cemerlang Cikgu. Boleh kita mulakan pembelajaran kita? Ya, sudah tentu Hanif. Baik, silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang penonton yang dikasihi sekalian, khususnya buat anak-anak didik kesayangan cikgu yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik di 3 buah sekolah di Malaysia iaitu di SMK Seksyen 24-2 Shah Alam, SMK Pengkalan Cepa Kelantan dan di SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru. Sudah tentunya detik-detik dan debaran untuk menghadapi SPM sedang dirasai oleh calon-calon SPM kali ini, dan untuk mata pelajaran gerontologi asas juga murid-murid calon-calon akan menjalani peperiksaan pada tarikh keramat, tarikh keramat mereka. Jadi kita akan tahu selepas ini tarikh keramat mereka. Jadi sebelum itu kita imbas sedikit tentang mata pelajaran ini iaitu gerontologi asas dan geriatrik, iaitu ilmu tentang penuaan dan juga penjagaan perawatan warga emas. Okey, kita fokuskan pada calon-calon SPM yang akan mengambil mata pelajaran ini, iaitu untuk mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik bagi kertas 1 SPM akan dijalankan oleh calon-calon ini pada 2 Mac 2023 iaitu hari Khamis Hanif. Hari Khamis, tarikh keramat ya Cikgu? Ya, tarikh keramatnya pada pukul 2.30 hingga 4.30 petang. Jadi dalam tempoh masa 2 jam inilah mereka akan menghasilkan satu persembahan penulisan terbaik yang akan memberikan jawapan dan kejayaan yang cemerlang dalam SPM 2022 nanti. InsyaAllah. Okey. Sebenarnya untuk kertas peperiksaan ini terdapat satu kertas saja. Jadi kita lihat secara menyeluruh format kertas gerontologi. Kertas ini mempunyai 2 konsep pentaksiran iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 merupakan soalan-soalan yang berbentuk ujian bertulis yang mana akan dijalankan oleh calon SPM semasa pada hari SPM berlangsung. Baik. Iaitu pada 2 Mac tersebut. Dan kebiasaannya soalan adalah berbentuk pengetahuan dan juga kefahaman dari segi teori, pengetahuan, fakta dan aplikasi. Masa yang diperuntukkan 2 jam seperti yang telah disebutkan tadi, dan terdapat kaedah lain pentaksiran yang dijalankan iaitu kertas 2.
Kertas 2 ini adalah pentaksiran yang berbentuk kerja kursus di mana sepanjang tempoh tingkatan 4 dan 5, 2 tahun tersebut, calon-calon peperiksaan SPM sebenarnya telah menjalankan latihan kerja kursus ataupun amali yang berkaitan dengan aplikasi nilai, aplikasi kemahiran bagi langkah kerja yang telah dipelajari sepanjang pembelajaran. Ya. Okey. Jadi seterusnya kita pergi pada format kertas 1. Okey, untuk format kertas 1 terdapat dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B dan bilangan soalannya terdiri daripada bilangan A iaitu 15 soalan yang mengandungi 60 markah dan bahagian B pula 4 soalan yang mengandungi 60 markah. Jumlah keseluruhan ialah 100%. Dan sebenarnya untuk kertas 2 tadi Hanif, markah yang perlu murid skor untuk kertas 2 iaitu amali kerja kursus ialah sebanyak 60 markah. 60 jadi markah, itu merupakan satu strategi untuk membolehkan calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran ini untuk skor mata pelajaran ini dengan skor yang terbaik, dengan markah terbaik. Okey, jenis instrumen yang terdapat dalam kertas 1 ialah ujian objektif berbagai bentuk dan ujian subjektif. Seterusnya untuk format soalan bahagian A, kita pergi pula pada bentuk-bentuk soalan bahagian A iaitu yang berformatkan soalan berstruktur atau soalan terhad. Dan biasanya soalan yang berstruktur terhad ini adalah pengetahuan dan juga kefahaman yang terdapat dalam buku teks. Jadi sebenarnya murid-murid calon-calon ini telah mendapat satu advantage kemudahan untuk mereka memahami kandungan yang terdapat dalam buku teks dan untuk mereka mendapat markah yang sangat bagus, sangat cemerlang. Okey, bahagian A, calon perlu menjawab dalam tempoh masa 80 minit dan juga markah mengikut soalan. 80 minit itu merupakan cadangan masa yang perlu dijawab oleh calon. Okey, seterusnya untuk soalan bahagian B terdapat 4 soalan subjektif. Satu soalan mengandungi 10 markah, bermakna ada 40 markah dalam bahagian B dan juga respon terbuka serta terdapat juga soalan-soalan yang berkaitan dengan isu-isu semasa yang berkaitan dengan penjagaan warga emas. Okey, ini pula ialah modul-modul pembelajaran yang dipelajari oleh calon-calon sepanjang tingkatan 4 dan 5. Sepanjang berada di tingkatan 4, mereka mempelajari modul 1 mengenai pengenalan kepada gerontologi asas geriatrik, proses penuaan, persekitaran mesra dan selamat warga emas serta keperluan asas fizikal warga emas. Seterusnya untuk tingkatan 5, calon ini mempelajari tentang perkhidmatan warga emas yang terdapat di Malaysia, saringan dan penilaian asas warga emas, pengurusan geriatrik dan kita terapkan juga projek keusahawanan sebagai hala tuju mereka menjadi seorang usahawan. Okey, dan ini adalah beberapa tips ataupun persediaan secara fizikal iaitu calon perlu menyiapkan diri mereka dengan persediaan mengulang kaji yang konsisten, bersungguh-sungguh membuat latih tubi, memahami setiap langkah kerja kerana gerontologi ini mengandungi amali-amali kompetensi yang telah mereka pelajari yang mengandungi langkah kerja yang perlu mereka faham dan hafal. Menyediakan alat tulis berbentuk kalkulator dan juga pensel warna serta membaca soalan dengan teliti, menggaris kata kunci yang berkaitan dan yang penting ialah jawab semua soalan yang terdapat dalam bahagian A dan bahagian B dalam tempoh masa 2 jam. InsyaAllah sekiranya semua jawapan telah dijawab, calon-calon akan memperoleh keputusan yang terbaik dan pastinya A+ yang kita idam-idamkan. Saya pasti juga Cikgu A+ yang kita idam-idamkan. Seperti yang Cikgu Wardah telah kongsikan, ingat balik, ulang kaji balik segala modul yang ada tu Cikgu. Kita juga sudah fahami struktur kertas soalan. Cikgu Wardah juga bagi tips-tips untuk persediaan kita untuk SPM nanti. Baiklah, sekarang kita akan berehat sebentar. Ingat balik apa yang Cikgu Wardah cakap. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sekarang sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Rancangan ini khas untuk calon-calon SPM. Sama-sama kita ingin mengejar kecemerlangan mata pelajaran yang kita kupas hari ini bersama cikgu kita iaitu Cikgu Wardah ialah gerontologi asas dan geriatrik.
Cikgu, Ya, dalam segmen ini kita akan memberikan fokus kepada menjawab soalan bahagian A, cikgu, untuk kertas betul. ni. Ya, betul Hanif. Baik, cikgu. Kita akan memecut untuk slot yang kedua ini untuk kita fokuskan pada soalan-soalan yang berkaitan dengan bahagian A. Ya. Baik, cikgu. Baiklah. Sebenarnya terdapat beberapa bentuk kategori soalan yang terdapat dalam bahagian A. Ya. Contohnya soalan-soalan yang berbentuk subjektif, ya, soalan berbentuk berstruktur. Okey, kita fokus pada bentuk soalan yang pertama iaitu berbentuk padanan. Okey, dalam soalan bahagian A ini terdapat juga bentuk soalan sebegini, ya. Calon dikehendaki untuk memadankan, diberi soalan dan calon memadankan kategori dengan ciri bagi penyataan soalan yang diberikan, ya. Dalam contoh ini soalannya bertanyakan tentang dua jenis kategori piramid penduduk. Jadi terdapat dua jenis piramid penduduk iaitu piramid regresif dan piramid progresif. Jadi calon dikehendaki memadankan kedua-dua piramid ini dengan kategori ataupun ciri. Ya, okey. Contoh sekiranya ciri berkaitan dengan kadar kelahiran yang tinggi terdapat dalam piramid progresif. Ya. Piramid progresif ialah piramid yang normal di mana kelahiran bertambah, kelahiran meningkat. Dan regresif ialah piramid yang berkaitan dengan penuaan di mana pada bahagian kategori umur warga emas umur 60 tahun ke atas bilangannya ramai. Itu dikatakan regresif. Okey, peningkatan jangka hayat yang tinggi bermakna lebih ramai bilangan warga emas. Sudah tentu jawapannya ialah Hanif Regresif. A, ya, regresif. Okey, seterusnya bilangan penduduk muda yang ramai. Okey, tadi kita katakan bilangan penduduk ialah kategori piramid progresif. Okey. Jadi dalam piramid tersebut kita boleh dapat lihatlah, ya, dia punya lengkuk piramid. Okay, seterusnya untuk soalan kedua, bentuknya ialah pengkelasan. Calon dikehendaki mengkelaskan, ya, kategori soalan yang dikehendaki. Jadi dalam soalan ini ditanyakan mengenai jenis makanan yang diambil, yang sesuai diambil untuk warga emas. Okey, diberikan senarai menu atau senarai jenis makanan, ikan siakap rebus, sedap-sedap nampaknya, sayur sup kubis, nasi putih, tom yum, spaghetti. Jadi calon dikehendaki memilih dan mengkelaskan makanan mengikut nutrien. Jadi terdapat soalan yang bertanyakan tentang nutrien karbohidrat dan protein. Jadi calon mengkelaskan dengan menuliskan abjad-abjad yang tertera pada bahagian soalan tersebut. Jadi karbohidrat kita pilih yang mana satu makanan berbentuk karbohidrat tu? Kalau saya, cikgu, saya pilih nasi putih dan nasi putih dan spaghetti, juga spaghetti. Betul, Yeah. ya. Okey, dan protein pula makanan yang mengandungi yang ada protein seperti ikan siakap ya, rebus ikan siakap dan juga tom yum udang. Ya, udang tom yum udang, Okey, jadi berbentuk pengkelasan begini, soalan ini perlu dijawab dengan tepat, ya. Okey, seterusnya bentuk soalan yang ketiga ialah calon menjawab dengan menandakan betul atau salah, atau mungkin juga calon dikehendaki untuk menuliskan, ya, ejaan betul atau salah pada penyataan yang betul atau salah, ya. Okey, jadi untuk soalan seterusnya diberikan contoh etika perilaku komunikasi lisan warga emas, ya. Jadi calon dikehendaki menandakan right atau pangkah, ya, tanda right atau pangkah. Jadi untuk contoh soalan pertama, duduk bersemuka dengan warga emas, adakah penyataan tersebut etika perilaku komunikasi lisan bersama warga emas yang betul? Ya, saya rasa perlu tu, cikgu. Ya, betul. Memang perlu sangat, ya, kita bersemuka bersama warga emas ketika berkomunikasi. Seterusnya memastikan mata penjaga dan warga emas berada pada aras yang sama. Ya juga, ya, merupakan etika yang betul. Menyebut perkataan dengan terang dan nada suara yang tinggi. Adakah sewajarnya kita meletakkan kriteria tersebut untuk etika perilaku? Agak keliru namun salah, ya. Nada suara yang tinggi bukan cara berkomunikasi bersama warga emas, tetapi dengan cara suara yang jelas. Ya. Kemudian seterusnya memberi banyak arahan dalam satu masa juga tidak memberikan kesan perilaku komunikasi yang bagus untuk warga emas, ya. Memanggil nama dan memberi masa kepada warga emas untuk memberikan tindak balas. Jadi calon dikehendaki menandakan tanda right dan tanda pangkah. Sekiranya kesemua jawapan diberikan dengan betul, markah yang sepenuh akan diperolehi oleh calon. Namun jika calon tidak mematuhi arahan tersebut, ya, katalah dia tulis SALAH pada ruang jawapan, maka calon dianggap tidak menepati arahan dan boleh dianggap tidak mendapat markah, ya. Jadi kena berhati-hati dengan soalan. Itulah yang akan
mungkin calon cuai untuk menjawab, ya, jadi kena berhati-hati. Baik. Seterusnya, bentuk soalan seterusnya menyusun langkah kerja dengan menulis abjad ABCDE, ya. Jadi calon dikehendaki untuk mencatat, ya, ataupun menandakan kata kunci pada soalan tersebut, ya, iaitu dalam soalan ini Raja 4 menunjukkan sebahagian langkah kerja mencuci rambut warga emas. Ini adalah sebahagian daripada amali yang dijalankan oleh calon, ya, iaitu mencuci rambut warga emas. Tapi dalam bengkel, calon mencuci rambut rakan. Sangat menarik, ya. Okey, dan soalannya, langkah kerja sebelum mencuci rambut telah dilakukan, ya, menerusi soalan tersebut. Jadi calon dikehendaki mengenal pasti langkah kerja sebelum yang dilakukan, ya. Okey, diberi penyataan langkah kerja, jadi calon perlu membaca langkah kerja tersebut dan menyusun langkah kerja sebelum dengan betul, ya. Okey, penyataannya meletakkan satu tuala mandi di atas dada, kemudian meletakkan besen syampu, mengalih bantal, besen menadah air diletakkan di bawah katil dan mengalas sebahagian kepala dengan plastik pakai buang atau tuala mandi. Jadi kita susun langkah kerja ini. Kita perhatikan dulu langkah 1. Ya, langkah 1. Jadi agak-agaknya yang mana langkah 1? Calon perlu memilih, ya, jawapan mana untuk penyataan langkah kerja yang tepat. Jadi sekiranya amali telah dilakukan amat mudah, ya, amat mudah dipilih dan disusun oleh calon kerana mereka melaksanakan amali tersebut di dalam kelas, ya. Jadi daripada soalan ini kita dapati langkah kerja pertamanya ialah langkah kerja iaitu mengalih bantal ke bahagian bahu warga emas tersebut, ya. Jadi kita melakukan aktiviti ini pada peringkat permulaan dalam langkah kerja sebelum. Okey, seterusnya agak-agaknya yang mana ni? Okey, sama ada A, B, D, E. Meletakkan tuala dulu atau meletakkan besen, mengalas bahagian kepala. Agaknya jawapan yang mana? Jadi jawapannya ialah kita berikanlah, ya. Langkah keduanya langkah kedua ialah A, ya, iaitu mengalaskan. Kita mengalaskan meletakkan satu tuala mandi di atas dada atau badan warga emas, ya. Okey, kemudian seterusnya kita akan mengalaskan bahagian bantal. Ya. Okey, langkah 3 E tadi. Langkah 3 E ialah mengalas bahagian bahagian bawah bantal kepala dengan plastik kalis air supaya tidak basah, dan langkah kelima B meletakkan besen syampu meletakkan di bawah besen kepala. syampu di bahagian bawah katil, ya, supaya air kotor dapat dialirkan keluar. Ya, cikgu. Okey, itu ialah sebahagian amali yang dijalankan di bengkel kami, ya. Okey, terdapat juga format soalan berbentuk menyusun langkah kerja dengan menulis 1, 2, 3, 4. Okey, diberikan grafik ini iaitu gambar apakah tersebut? Ialah gambar mesin tekanan darah digital. Jadi mesin ini kita jalankan amali untuk mengambil bacaan tekanan darah, ya, sebagai penilaian kesihatan. Okey, soalannya berdasarkan penyataan langkah kerja susunkan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita galakkan calon untuk menandakan, ya, highlight ataupun menerangkan, menggaris, ya, 1, 2, 3, 4 supaya mereka tidak terlupa. Okey, jadi kita susun yang mana satu agaknya langkah kerja pertama untuk mengambil bacaan tekanan darah. Saya rasa yang pertama ialah melipat lengan baju dan pasangkan pundi. Sangatlah tepat. Ya, cikgu. Nanti kita tengok jawapannya, ya. Agak suspend di situ. Okey. Jawapan betul. nombor 2 cikgu nombor dah bagi 2 dah. pula, ya, jawapan dah keluar. Sebenarnya saya nak teka iaitu tu cikgu Ya, tadi. betul tadi. Melipat lengan baju warga emas dan memasangkan pundi curve, ya. Okey, seterusnya kita dah terberi jawapan tadi, iaitu membalut pundi curve, ya, di atas siku untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Okey, langkah yang ketiga Nombor kita susun 3 dengan menyambung urutan nombor ketiga. Yang atas sekali, iaitu menyambung tiup pundi curve pada alat digital untuk mengukur bacaan dan tekan butang on. Seterusnya kita menekan butang off untuk mendapat bacaan, ya. Yang kelima tentunya yang tertinggal situ juga mencatat bacaan ini sangat tekanan darah. penting, ya, kerana kita takut penjaga lupa dan bacaan tekanan darah perlu dicatat selepas menyaring atau menilai kesihatan, ya. Okey, so seterusnya kita pergi pada bentuk soalan yang keenam, iaitu terdapat juga bentuk soalan begini, ya, iaitu melengkapkan jawapan pada ruang jawapan. Jadi diberi rajah ini, calon kebiasaannya telah meneliti, ya, dia telah membaca maklumat dalam buku teks, mereka dah maklum tentang grafik ini, tentang
perubahan muskuloskeletal warga emas. Jadi perubahan tulang warga emas kebiasaannya kita tahu mengalami kemerosotan. Ya, cikgu. Jadi dalam soalan ini diminta calon untuk menyatakan kesan terhadap sendi dan tulang warga emas. Okey, diberi jawapan 1 badan membongkok. Kita pergi pula pada kesan seterusnya. Ya, ketinggian warga emas berkurangan kerana warga emas mengalami ketupatan tulang yang berkurangan. Ya. Jadi warga emas secara fizikalnya nampak lebih rendah kerana kemerosotan tulang. Seterusnya, tulang mudah patah. Ya. Tulang warga emas juga mudah reput dan retak, ya, mudah untuk mengalami kecederaan dan seterusnya sakit sendi. Okey, ini adalah contoh jawapan yang calon boleh kemukakan dan boleh dapat 4 markah. Okey, kemudian seterusnya kita pergi pada dan seterusnya nanti Hanif kita akan pergi pada bahagian B. Ya, saya pasti banyak lagi cikgu ingin kongsikan ni. Saya rasa menarik seperti yang cikgu Wardah telah pesan tadi. Kita baca soalan betul-betul. Ya, betul. Kita gariskan kata kunci dari soalan tu cikgu supaya kita jawab menepati kehendak soalan. Sebagai contoh, kalau perlu tanda tik, kita tanda tik. Jangan tulis betul. BETUL. Ya, cikgu? Baiklah, saya pasti cikgu Wardah banyak lagi nak kongsikan dengan murid-murid calon SPM di rumah juga. Banyak dah kita belajar daripada apa yang cikgu Wardah telah kongsikan kepada kita. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana tau. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan di mana? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Calon-calon SPM, inilah rancangan untuk anda kerana sama-sama kita ingin mendapat A+ dalam SPM kita, ya. Hai semua, anda sekarang sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM dan bersama saya ialah Cikgu Wardah dan Cikgu. Dalam mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik, dalam segmen ini cikgu akan memberikan fokus kepada bahagian B mengenai pengiraan kos dan lakaran, cikgu. Ya, betul, ya Hanif. Jadi kita teruskan pecutan kita, kita untuk bahagian B. Jadi sebenarnya bahagian B ini berfokus pada isu ataupun masalah yang berlaku, ya, iaitu masalah berlaku pada warga emas dan bagaimana calon-calon menyelesaikannya dalam bentuk menjawab soalan berdasarkan pada pelaksanaan amali yang telah dijalankan di dalam bingkil, ya. Jadi kita boleh lihat, ya, contoh. Yang pertama, kita berikan bentuk soalan yang berbentuk pengiraan. Mereka juga perlu mengira, ya, kerana kita terapkan kepada calon-calon ini untuk mengetahui kos bagi setiap perkhidmatan dari amali yang mereka jalankan. Jadi jika kita lihat pada soalan ini, ya, untuk situasi pertama, kita berikan nama Puan Aminah, seorang jururawat, yang menjalankan perkhidmatan mencuci gigi warga emas dari rumah ke rumah. Jadi dilampirkan di sini jadual untuk kos, ya, kos bahan yang terlibat dalam mencuci gigi. Kita ada berus gigi elektronik. Kita moden kan, kita guna elektronik lah untuk warga emas. Ubat gigi, cawan plastik, tisu dan juga unjuran kuantiti serta jumlah. Ya, kos sampingannya ialah RM5 dan kos upah RM10. Jadi daripada jadual tertera jumlah, ya, berus gigi elektronik RM12 kosnya, ubat gigi RM2, cawan plastik RM1.50, tisu RM1.50, ya. Okey, seterusnya soalan. Okey, berdasarkan pada soalan tersebut, jika Puan Aminah mencuci gigi 5 orang warga emas dalam sehari, jadi berapa agaknya kos yang perlu dibiaya ataupun dikeluarkan oleh seorang warga emas? Ditanyakan soalan mengenai kos bahan, kos upah, ya. Jadi jadual tersebut, jadual yang telah dipaparkan tadi ialah jadual seorang warga emas. Jadi kita lihat, kita senaraikan kos bahan daripada jadual dan kita perlu kira semua kos bahan mentah daripada jadual tersebut. Okey, kita keluarkan satu persatu tadi, ya. Okey, bayaran untuk berus gigi ya, RM12, RM2, RM1.50, RM1.50, RM3. Jumlahnya ialah RM20. Dan kemudian kita dalam situasi soalan terdapat 5 orang warga emas yang diuruskan dalam sehari. Jadi sudah tentu RM20 kita perlu darab dengan 5 untuk warga emas dan jumlahnya ialah RM100. Seterusnya ditanyakan, okey, sekiranya kos bahan ini dapat dijawab dengan lengkap, ya, oleh calon,
maka mereka layak mendapat 2 markah. Namun sekiranya ada langkah yang tertinggal, kita akan tolak ataupun mungkin calon tidak memperoleh markah. Ya, sayanglah, rugilah. Ya. Okey, seterusnya untuk kos upah. Diberi dalam jadual ya, kos upah berapa ringgit ya? Tu Hanif? RM10 juga kos upah. Ya, betul. Tapi kita ada formula untuk mengira kos upah, iaitu KU kos upah, M masa, P ialah pekerja. Tapi dalam jadual tersebut kita tidak disebutkan berapa orang pekerja. Jadi kita anggap seorang sahaja pekerja yang menguruskan warga emas tersebut, dan dalam pengiraan mungkin berlaku perubahan kerana terdapat bilangan warga emas. Ya. Jadi kita lakukan langkah kerja pengiraan iaitu RM10 darab 1 darab kosong pekerja, ya, darab 10 ya, dan RM50. Ya, RM50 itu ialah kos upah untuk 5 orang warga emas. Ya. Okey. Seterusnya, soalan seterusnya ya. Ya, cikgu, silakan. Kos perkhidmatan bahagian C, iaitu nombor C. Kos perkhidmatan sekiranya 20% keuntungan diambil. Okey, berapa agaknya kos perkhidmatan sekiranya 20% kos diambil untuk mencuci gigi? 5 markah ya. Jadi formulanya ialah 20%. Kita darabkan dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan tambah kos untung. Di sini berlaku 2 kali pengiraan, ya, proses pengiraan. Jadi kita lihat bagaimana agaknya untuk menulis. Ya, 20% kita masukkan format untuk keuntungan, ya, 20%. Kemudian kos bahan kita dah kira tadi iaitu RM100. RM50 ialah kos upah kita. Ya. Kos upah, dan KS ialah kos sampingan. Di mana kita nak dapat kos sampingan tadi? Telah dinyatakan pada awal jadual, iaitu bernilai berapa ringgit tadi? RM5. RM5. Jadi RM5 tersebut kita perlu darab dengan 5, iaitu 5 orang warga emas. Ya, kemudian baru kita boleh selesaikan untuk mendapat kos keuntungan. Bagaimana agaknya yang berlaku prosesnya? Ya, kita lakukan langkah ini ya. 20% darab dengan 175, iaitu jumlah yang telah ditambahkan daripada jumlah dalam kurungan tersebut, dan jumlahnya ialah RM35. Ya, ini ialah kos keuntungan, dan proses kita tidak berakhir di sini. Kita perlu tambahkan dengan kos-kos yang telah kita dapati tadi, iaitu kos bahan, kos upah, kos sampingan, dan kita tambah dengan kos untung RM35, barulah kita akan jumpa kos perkhidmatan iaitu berjumlah RM210. Jadi ini ialah kos yang perlu dibiaya oleh warga emas ataupun penjaga warga emas sekiranya ingin mendapatkan khidmat Puan Aminah untuk mencuci gigi. Ya? Jadi ini untuk 5 orang lah. Ya? Okey, sekiranya semua langkah proses pengiraan ini dilakukan, calon berhak untuk mendapat 5 markah. Namun apabila tersilap ataupun terlangkah, ya, tidak dilakukan proses pengiraan, maka calon tidak layak untuk mendapat 5 markah. Jadi sudah rugi. Ya. Kita tak mahu kerugian yang besar dalam proses pengiraan ini kerana semua maklumat telah dinyatakan. Jadi calon diharap dapat mengira kos dengan sebaiknya, ya, supaya dapat 10 markah yang mencukupi dalam soalan ini. Okey, dan Hanif, ya, sebenarnya kita perlu juga menghasilkan, ya, menjana pemikiran dan idea kreatif calon-calon ini. Jadi dalam soalan juga, ya, calon dikehendaki melakar. Jadi dalam DSKP ataupun kurikulum kita terdapat format lakaran peralatan adaptasi. Jadi dalam soalan juga berkemungkinan, ya, kerana kita tidak dapat menjangka bentuk soalan dalam SPM, diminta, ya, calon untuk melakar. Jadi dalam soalan ini dipaparkan, ya, soalan berbentuk calon perlu menzahirkan kreativiti mereka daripada grafik, iaitu diberikan gambar botol. Apa agaknya soalannya, ya? Seperti botol plastik soalannya, juga. Ya, botol plastik. Jadi soalannya lakar, warna dan labelkan rekaan bekas urinal. Okey, urinal ialah alat untuk eliminasi warga emas. Ya, maksudnya warga emas boleh melakukan eliminasi atau pembuangan air kecil menggunakan alat tersebut. Jadi calon perlu kreatif untuk menginovasikan ataupun menghasilkan lakaran bagi soalan ini. Okey, ini contoh, ya, contoh koleksi lakaran dihasilkan oleh murid, ya, oleh murid semasa di dalam kelas. Okey, contohnya dihasilkan lakaran ini. Nampak menarik, ya.
Walaupun ada lukisan yang agak tidak stabil, tak statik di situ kan. Tapi itulah kreativiti mereka. Warna-warni tu yang menarik cikgu. Ya, betul. Jadi apa yang perlu ditekankan di sini ialah sewaktu calon melabel. Okey, dipaparkan di bahagian nota di bahagian sebelah gambar tersebut ialah what, why, how. Okey, calon perlu menuliskan maklumat berkaitan label pada hasil lakaran dengan mengandungi persoalan what, why, how. What ialah apa? Okey, contoh calon menuliskan apa bahan yang digunakan dalam lakaran ini. Oh, styrofoam. Ataupun mereka menggunakan getah. Mereka menggunakan plastik. Jadi mereka perlu meletakkan label tersebut dengan what. What, jadi nyatakan apakah. Seterusnya why, mengapa digunakan? How, bagaimana. Jadi persoalan ini perlu ditulis dalam penyataan calon sewaktu calon menjawab. Jadi contoh di sini styrofoam dibalut pada pemegang untuk memudahkan warga emas memegang pemegang botol tadi yang kita inovasikan Okey, seterusnya span dibalut. Terdapat span pada bahagian pemegang agar lebih tebal supaya warga emas dapat menggenggam. Kemudian terdapat tidak terlepas sebab botol ini kita reka kita hasilkan ciptaannya. Seterusnya terdapat bukaan pada botol yang ditebuk. Sangat kreatif Kemudian seterusnya bahagian tepi tersebut terdapat satu alat untuk menutup. Kita gunakan gabus. Jadi persoalan what telah dijawab di sini. Why, how untuk menutup bukaan bawah agar air ataupun cecair tidak tumpah Kemudian ada lagi contoh bekas sabun. Terdapat juga inovasi bekas sabun terdapat pada botol tersebut. Untuk memudahkan warga emas memicit sabun untuk mencuci tangan. Dan yang terakhir, terdapat skru untuk melaras bukaan dan penutup botol semasa digunakan. Jadi mereka menjawab what, why, how untuk memperoleh markah. Dan lakaran ini mestilah lakaran yang telus. Maksudnya lakaran yang menghasilkan objek yang ditanya dalam soalan. Dan label fungsi dinyatakan dengan jelas dengan menjawab persoalan 3W tersebut. What, why, how. Berwarna, diwarnakan dengan cantik, menarik dan menunjukkan kreativiti calon yang tersendiri. Okey menarik saya rasa menarik cikgu. Kreativiti dan juga daya inovasi di situ cikgu Menarik cikgu. Cikgu saya tertanya juga kadang-kadang kita dengar cerita di rumah lah orang yang mengatakan warga emas ataupun nenek saya kadang-kadang ada rasa macam sakit sendi, ketidakselesaan setiap hari itu kan. Agaknya apa yang kita boleh lakukan cikgu untuk membantu mereka mungkin untuk mengurangkan masalah sakit sendi? Sangat bagus soalan tersebut Hanif. Jadi sebenarnya alat yang kita inovasikan ini juga ada kaitan dengan warga emas yang mengalami kesukaran kerana masalah sendi tadi. Ya, cikgu. Jadi sebenarnya masalah sendi sering berlaku dalam kalangan warga emas kerana kemerosotan fungsi fizikal warga emas Mungkin kerana kekurangan cecair yang dinamakan synovial yang terdapat pada bahagian sendi-sendi warga emas ataupun mungkin kerana faktor masa lampau pekerjaan yang terlalu berat ataupun juga gaya hidup semasa warga emas menjalani proses kehidupannya mungkin kurang mengamalkan gaya hidup. Namun kita sebagai penjaga kita tak perlu mengalah dengan masalah ataupun situasi yang berlaku pada warga emas. Kita sebagai penjaga perlu cakna dan prihatin Contohnya kita boleh melakukan demahan. Kita boleh melakukan demahan atau tuam demahan sejuk demahan panas untuk melegakan kesakitan warga emas kerana masalah sakit sendi ini mengganggu aktiviti harian warga emas Selain itu, sekiranya warga emas kita mengadu sakit untuk bergerak, jadi kita boleh galakkan dia supaya bergerak bersama-sama supaya terdapat proses pergerakan yang membantu proses pengecutan, mengelakkan pengecutan otot dan dapat membantu meringankan perjalanan anggota sendi supaya mereka dapat melakukan aktiviti harian dengan lebih selesa. Amalan pemakanan sihat juga penting. Itu penting tu cikgu, saya setuju. Ya, betul. Menarik cikgu, sebab saya setuju dengan apa yang cikgu katakan. Sebab sebagai seorang ahli fizioterapi juga kita selalu menggalakkan warga emas itu bergerak. Sebagai contoh kalau untuk melakukan kerja-kerja harian di rumah ke yang tidak terlalu berat tapi kita boleh lakukan sama-sama. Betul. Sendi bergerak, pergerakan darah juga di dalam badan dan juga kita mengeratkan hubungan juga sudah di situ. Pasti. Sudah tentunya. Baiklah cikgu. Saya rasa sangat menarik jawapan cikgu tu, saya suka dan kita akan berehat sebentar Banyak lagi tentu Cikgu Wardah ingin kongsi bersama kita di mana di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sekarang sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM dan kita hari ini sedang belajar bagaimanakah ingin menjawab pentaksiran SPM nanti untuk mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Bersama saya ialah Cikgu Wardah. Cikgu, dalam segmen ini Cikgu akan memberikan fokus lagi kepada bahagian B. Ya, betul. Ya, Cikgu, mengenai aplikasi tanggungjawab ya, Cikgu. Ya, betul ya. Sebenarnya untuk segmen kali ini kita akan terus meroket. Meroket tadi pecut ni meroket ya. Okey, jadi untuk bahagian B sebenarnya calon SPM kita ni mereka perlu lebih berfikiran luas. Ya, dan mereka perlu tahu untuk menggabungkan elemen pembelajaran dengan elemen isu semasa. Ya, contohlah ya, amali ataupun langkah kerja yang dijalankan di dalam bengkel ya, dan bagaimana mereka mengaitkan dengan kehidupan seharian ataupun isu-isu semasa yang berlaku. Ya, dalam tempoh kita sekarang ini mungkin kita boleh kait dengan tempoh COVID-19 ya. Kemudian kita boleh kait pula dengan bagaimana situasi aged country ataupun negara menua yang sedang kita hadapi sekarang ini. Jadi sebenarnya calon perlu lebih bersikap terbuka, bermaklumat luas dan dalam soalan perlu mengaitkan soalan-soalan dengan situasi bagi soalan dikaitkan dengan langkah kerja dan tanggungjawab yang mereka telah pelajari. Nampak macam agak complicated namun mereka perlu diberikan teknik tersebut ya. Dan jawapan mereka mesti relevan dengan situasi semasa yang dihadapi dan juga kait dengan soalan yang ditanyakan dalam SPM. Jadi mereka perlu betul-betul bersedia berfikiran holistik ya, berfikiran holistik untuk menjawab soalan-soalan ini ya. Baik. Dan diberikan galakan bagi calon untuk meletakkan imbuhan-imbuhan yang sesuai. Contohnya bagi langkah kerja, mereka perlu meletakkan langkah kerja atau mem ya, contohnya memberitahu, membalut, ya, mencuci. Imbuhan-imbuhan yang sesuai bagi menampakkan langkah kerja itu ialah langkah kerja yang dijalankan oleh calon ya, semasa di dalam bengkel. Okey, kita pergi pada bentuk soalan bahagian B yang seterusnya, iaitu soalan respon terbuka. Ini yang saya katakan tadi tentang bagaimana calon mengkaitkan ya, situasi semasa dengan soalan dan juga amali yang telah dijalankan. Jadi daripada soalan ini ditanyakan tentang bilik tidur. Ya, ini gambaran ruang bilik tidur di ruang kediaman. Ya, adakah daripada grafik tersebut sesuai situasi bilik tidur tersebut untuk warga emas? Ya, kalau kita lihat daripada grafik tersebut. Jadi apabila calon mendapat grafik ini, calon sudah pastinya akan mengaitkan ya ayat arahan tersebut dan calon sudah boleh untuk mengklasifikasikan ya jenis-jenis kelemahan yang terdapat dalam bilik tidur ini setelah membaca soalan dari Rajah 5 tadi tu, iaitu senaraikan 3 kelemahan bilik tidur ya yang terdapat dalam gambar untuk kegunaan warga emas yang kurang upaya. Jadi sepatutnya calon dah boleh membulatkan dari grafik tersebut apa kelemahan-kelemahan yang mereka dapat kenal pasti daripada grafik tersebut yang boleh mengundang bahaya kepada warga emas yang menggunakan bilik tidur tersebut. Ya, contohnya kita nak bulatkan apa di situ daripada grafik tersebut? Saya nampak seperti terlalu banyak barang di lantai, Cikgu. Maka betul. takut warga emas boleh tersadung, dan membuatkan mereka jatuh dan boleh mengundang kecederaan. Ya. Jadi kita boleh bulatkan kerusi, kita boleh bulatkan barang-barang yang terdapat pada lantai, kapet permaidani yang terdapat juga ya. Kemudian kita bulatkan juga ada permainan ya, ada alat permainan. Jadi sudah tentunya tidak sesuailah untuk gambaran bilik tidur sihat warga emas ya. Jadi kita lihat apa kemungkinan soalan dan jawapan ya. 3 kelemahan bilik tidur tersebut ialah tadi kita telah klasifikasikan, kita telah bulatkan ya keadaan bilik tidur yang bersepah. Mungkin juga calon boleh jawab yang lainnya. Keadaan bilik tidur yang berselerak ya, kita ambil jawapan berdasarkan pada kesesuaian calon menjawab.
Okey, kemudian seterusnya terdapat kerusi yang menghalang laluan. Sudah tentu sangat membahayakan. Dan yang ketiga, terdapat permaidani tebal yang mungkin mengganggu pergerakan warga emas. Namun sekiranya jawapan lain yang diberikan oleh calon daripada gambaran grafik tersebut juga boleh diterima mengikut kesesuaian. Ya. Jadi calon yang menjawab sebegini layak untuk diberi 3 markah. Ya. Namun sekiranya jawapan tidak relevan, maka calon akan mendapat kurang markah lah, tak layak dapat 3 markah. Ya. Okey, seterusnya. Calon juga perlu menjelaskan ciri persekitaran tempat tidur yang sejahtera untuk warga emas. Ya. Jadi apa agaknya kemungkinan calon? Ciri yang sesuai, okey, biasanya ciri yang sesuai kita lihat pada persekitaran bilik tersebut lah. Ya. Peralatan, perabot, yang sesuai bantal, ya. Kita boleh lihat cadar juga yang selesa untuk warga emas. Jadi keadaan ini perlu disusun dengan rapi dan kemas. Kemudian seterusnya tadi kita boleh dapat lihat, ya, keadaan persekitaran yang bersepah dan ditambah pula dengan pencahayaan maka akan mengundang bahaya. Jadi bilik tidur mempunyai pencahayaan yang agak baik. Okey, seterusnya mungkin sekiranya ada wayar. Kebiasaan di bilik ni kita ada wayar-wayar yang berselirat. Jadi amat tidak bersesuaian. Ini contoh cadangan jawapan. Namun sekiranya calon menjawab jawapan lain yang relevan juga boleh diterima. Dan untuk jawapan ini mereka perlu menjelaskan kerana markahnya ialah sebanyak 6. Jadi kalau kita boleh lihat contoh jawapan, ya, terdapat kata hubung di sini iaitu agar, ya. Agar ataupun supaya, ya, untuk calon boleh menambah kata sendi, kata hubung supaya jawapan dapat menjelaskan ayat arahan. Ya. Okey, kita pergi pula pada soalan yang seterusnya juga berbentuk respon terbuka. Ini yang saya katakan tadi, calon juga perlu peka dengan isu semasa. Ya, jadi di sini saya bawa datangkan, ya, satu contoh. Soalan yang berkaitan dengan isu semasa yang berkaitan dengan kita semua iaitu isu pandemik COVID-19. Ya. Jadi Raja 1 menunjukkan keratan akhbar. Memang ada banyaklah, ya, keratan-keratan akhbar yang menunjukkan tentang pandemik COVID-19 yang telah sama-sama kita tempuhi. Jadi daripada keratan akhbar ini, calon perlu membuat analisa. Ya, mereka perlu mengenal pasti apa isu yang terdapat dalam keratan tersebut. Okey, soalannya berbentuk jelaskan 2 perubahan sosial yang dialami oleh warga emas berikutan pandemik COVID-19. Okey, apa agaknya, ya? Apa agaknya perubahan sosial yang dialami oleh warga emas ketika pandemik COVID-19. Jadi kita boleh kembali kepada zaman ketika itu, ya, warga emas kita bagaimana kita tinggalkan berseorangan, ya, berada dalam keadaan yang kesunyian, keseorangan di rumah, cikgu. Ya, ya. Jadi itu ialah tidak dapat beriadah, ya. Jadi itu semua ialah perubahan sosial yang perlu diadaptasi oleh warga emas, ya. Jadi kita datangkan contoh jawapan di sini. Disebabkan ayat arahannya berbentuk jelaskan. Jadi calon perlu menjelaskan, ya. Jadi perlu ada kata hubung atau kata sendi yang bersesuaian. Okey, dalam contoh soalan ni, warga emas tinggal berseorangan kerana anak-anak tidak dapat pulang menziarahi mereka. Ini ialah contoh perubahan sosial. Ya, perubahan sosial ialah perhubungan warga emas bersama masyarakat sekeliling atau bersama dengan orang lain, ya. Contoh jawapan kedua, selain anak-anak tidak pulang, warga emas juga tidak boleh bersosial bersama jiran tetangga mereka, kerana aktiviti surau tak dapat dijalankan, ya, kenduri kendara tidak dapat dijalankan. Jadi menyebabkan warga emas juga berasa kesunyian, ya, kerana tidak ada sokongan sosial bersama masyarakat. Okey, kemudian soalan yang kedua. Soalan kedua ada kaitan dengan soalan pertama, ya. Berdasarkan jawapan pada 1A dan B, senaraikan 3 tindak balas kesan ke atas fisiologi. Agak-agak sekiranya berlaku perubahan sosial begitu kepada kita, ya. Contohnya kita berseorangan, sunyi, tiada teman. Apa agaknya perubahan yang berlaku dalaman, ya, iaitu fisiologi kita. Apa agaknya? Yang saya tahu cikgu, kalau kita kurang bergerak, maka juga sukar kita nak buang air cikgu sebenarnya. Ya, betul. Memang tepat sekali. Ya. Itu ialah perubahan yang kita kata fisiologi. Ya, Hanif, iaitu apabila perubahan luaran berlaku, dalaman tubuh badan seseorang juga akan dikesan, ya, terkesan. Contohlah, ya, tadi Hanif katakan tentang sukar buang air besar, ya. Jadi mungkin juga warga emas kurang selera makan, sedih, kan? Kemudian seterusnya tak dapat tidur lena kerana mengenangkan keseorangan, ya, dengan warga emas sedih, lagi lah. Ya. Jadi apabila berlaku keadaan sedemikian, maka akan menyebabkan
terganggu segala sistem fungsi fisiologi, jantung berdegup, mungkin warga emas boleh demam, sistem imuniti badan berkurangan. Jadi ada banyak contoh jawapan yang boleh dikemukakan oleh calon ya. Namun calon perlu menulis mengikut kriteria jawapan yang tepat ya untuk mendapat 3 markah. Saya berikan jawapan lebih supaya calon dapat cadangan idea yang lebih ya. Okey, soalan ketiga, cadangkan 3 cara komunikasi jarak jauh. Ini kita lakukan rasanya ya semasa pandemik COVID-19. Apa agaknya kenangan kita sewaktu berlaku peristiwa ini? Panggilan video panggilan video dengan kawan-kawan ibu bapa. Ya, kemudian panggilan telefon, hari-hari telefon ya, ibu bapa di kampung, kemudian menghantar email, ada yang dari jauh, Skype juga, ada pelbagai cara. Ini semua adalah berdasarkan pada pengalaman dan mereka kaitkan isu semasa dengan langkah kerja dan juga tanggungjawab ya berdasarkan soalan SPM 2022 ya. Okey, jadi itu ialah paparan ke bahagian A. Bahagian B, diharap calon-calon dapat menjawab SPM 2022 mata pelajaran gerontologi asas geriatrik dengan sukses ya, dengan jayanya, dan calon akan dapat membuktikan ya segala usaha 2 tahun akan dapat memperoleh A+ ya. A+ jangan lupa janji kita pasti A+ dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatri. Saya ya. suka tu cikgu, kita memang A+. impiannya mesti tinggi tu. Saya setuju juga. betul. Cikgu, boleh kita dapatkan rumusan tentang pembelajaran kita hari ini dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik? Okey, baik, secara rumusannya ya, apa yang perlu calon lakukan sebagai persediaan yang mencukupi bagi menghadapi peperiksaan ini ialah calon perlu melakukan latih tubi ya, latih tubi secara berterusan, istiqamah ya. Kemudian calon juga perlu menggarisi kata-kata kunci yang terdapat dalam soalan, kata kunci yang terdapat dalam buku teks ya, supaya dapat membantu, dan seterusnya memang tak lain tak bukan usahalah ya, membaca, menghafal, memahami ya isi kandungan yang terdapat dalam mata pelajaran ini. Dan percayalah anak-anak ya, mata pelajaran ini bukan setakat mata pelajaran yang perlu kita pelajari, tetapi juga boleh kita aplikasikan kepada orang lain, khususnya kepada ibu bapa, insan tersayang yang ada dalam kehidupan kita, dan kita manfaatkan ilmu ini untuk kegunaan masyarakat dan komuniti ya. Saya setuju. Mudah-mudahan diberkati dan mendapat ganjaran daripada Allah ya atas usaha bakti anak-anak kepada semua insan yang bergelar warga emas. Saya setuju tu cikgu, itulah rumusan yang terbaik di situ. Baiklah, dengan itu kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita iaitu Cikgu Wardah. Terima kasih banyak-banyak hari ini cikgu. Kepada juru bahasa isyarat kita juga Cikgu Adina, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Kepada calon-calon SPM yang sedang menonton, seperti yang Cikgu Wardah katakan, kita impikan A+, insya-Allah kita akan dapat. Nama saya Hanif Sean, insya-Allah kita jumpa lagi di mana. Sukses SPM 2022 pecutan di Didik TV KPM. Bye semua.